Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Institusi raja-raja wajib dipertahan ketika menggulung perbahasan di Parlimen. Perdana Menteri menegaskan sebarang isu 3R khususnya kedudukan raja-raja mesti diambil tindakan. Ini perlu untuk berlaku adil kepada raja-raja. Tiada campur tangan dalam keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malah Perdana Menteri tegaskan beliau turut meminta penjelasan daripada bekas Peguam Negara Tan Sri Idris Harun berhubung perkara itu. Inisiatif jualan rahmah beras akan dilaksana di semua parlimen di seluruh negara dengan peruntukan subsidi RM150 juta di bawah program jualan rahmah. Kerajaan akan tawar harga diskaun. Menerusi inisiatif itu, KPDN jamin harga jualan beras import mampu milik kepada semua pengguna. RM5.3 juta diperuntuk hingga 2025 oleh MOSTI bagi naik taraf fasiliti dan makmal aplikasi teknologi nuklear Agensi Nuklear Malaysia. Ia bertujuan meningkatkan keselamatan dan jaminan makanan menerusi peningkatan produktiviti agromakanan melalui teknik biak baka mutasi sekaligus mendepani isu sekuriti makanan negara. Status kemajuan aktiviti tanaman padi di kawasan muda dijangka capai 90% pertengahan bulan depan. Pengerusi MADA berkata ini membolehkan hasil kasar pengeluaran 274,000 tan yang bersamaan 27.4 juta beg beras. Tuaian semasa pula kini 20% dengan anggaran hasil 5.4 juta beg beras untuk menampung keperluan pengguna. Bekalan beras putih tempatan dijangka meningkat 450,000 tan metrik menjelang akhir tahun ini. Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras berkata sasaran itu susulan musim penuaian di Kedah yang akan meningkatkan pengeluaran dan penghasilan selain pelaksanaan pelbagai inisiatif oleh KPKM untuk tingkatkan pengeluaran beras tempatan. 80 tan metrik beras putih tempatan diedar ke Johor bagi menampung keperluan di negeri berkenaan. Edaran dibuat secara berperingkat sejak semalam hingga hujung minggu ini. Penghantaran fasa pertama melibatkan 30 tan metrik ke 38 rangkaian pasar raya besar. Fasa kedua pula melibatkan 35 cawangan fama dan pasar tani yang mula dijual esok. Skim perubatan madani diperluas ke seluruh negara. Menteri Kesihatan berkata inisiatif itu telah beri manfaat kepada 80,000 isi rumah B40 dengan lebih 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes akut. Jumlah rawatan harian semakin meningkat dan hampir cecah 4,000 sehari di kira-kira 1,300 klinik swasta berdaftar. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL telah capai 50.29%. Menteri Pengangkutan berkata ia libatkan kerja struktur utama seperti pemasangan rasuk, pembinaan stesen dan pemasangan landasan. Tarikh siap projek ECRL dari Kota Baru hingga Gombak masih kekal seperti dijadual iaitu pada 31 Disember 2026. Dari Gombak hingga Pelabuhan Klang pula akan siap pada 31 Disember 2027. Tiada perancangan untuk kembalikan jajaran asal ECRL ke Tumpat. Suspek kes tembak mati seorang lelaki dalam sebuah kenderaan di Machang diburu. Menurut Ketua Polis Kelantan, siasatan dapati 5 lelaki berada dalam kenderaan suspek. Polis turut kesan kereta Honda dinaiki suspek. Orang ramai yang ada maklumat diminta tampil bantu polis. Motif kejadian masih disiasat. Lelaki warga Bangladesh didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar kerana bunuh rakan senegara awal bulan lalu. Menurut Makul Hussein, didakwa lakukan perbuatan itu di Jalan Kuak, Pekan Kuak Lenggong 8 September lalu. Tiada pertuduhan direkodkan kerana kes tersebut di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sebutan semula kes 20 Oktober ini.
Ini pula di Mahkamah Session Bathurst Pulau Pinang, seorang lelaki didenda RM20,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menipu anak pemilik restoran bagi membantu mendapatkan lesen perniagaan dari PBT tahun lepas. Jalil Ahmad Muhammad Adam, 53 tahun, sebagai pembantu restoran ketika itu, didakwa berdaya pemilik restoran berkenaan untuk mempercayainya mendapatkan lesen tersebut dari Majlis Bandaraya Pulau Pinang sekaligus mendorong mangsa membayar RM50,000 kepada tertuduh. Dua pekerja kilang sesak nafas akibat kebocoran gas amonia di sebuah kilang membuat ais di Simpang Pulai, Perak. Mangsa dilaporkan stabil. Bau daripada bahan itu dapat dihidu pada jarak antara 30 hingga 90 meter. Pegawai Hazmat JBPM Negeri memaklumkan panggilan berhubung kejadian diterima pada 5:11 pagi. Pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan tiada risiko di lokasi berkenaan. 10,718 kes kebakaran dan penyelamatan direkodkan di Perak sejak Januari hingga September tahun ini berbanding 9,940 kes sepanjang 2020. Pengarah JBPM Negeri memaklumkan kes terbanyak dilibatkan kebakaran di kediaman milik persendirian dan premis perniagaan. Nilai harta benda yang berjaya diselamatkan RM194.7 juta berbanding RM163.4 juta pada tahun sebelumnya. Kemasukan parti dari Pakistan dan India dipercayai menggunakan Sungai Golok untuk bekerja secara haram di negara ini. Menurut Jabatan Imigresen JIM, kebanyakan parti datang ke Thailand terlebih dahulu menggunakan dokumen sah namun tidak mempunyai visa pelancong untuk masuk ke Malaysia kerana syarat ketat ditetapkan. Susulan itu, JIM dan PDRM bekerjasama untuk memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang kegiatan terbabit. Sementara itu, perkampungan haram parti di tengah hutan di Puncak Alam diserbu pagi tadi. 95 warga asing diperiksa dan 39 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan. Kesemua ditahan dalam lingkungan usia 2 hingga 52 tahun warga Indonesia, manakala bakinya tidak ditahan kerana mempunyai slip pendaftaran RTK 2.0 dan pas lawatan kerja sementara yang masih sah laku. 192 lokasi di Terengganu dikenal pasti berisiko banjir pada monsun Timur Laut. JBPM Terengganu turut laksana persediaan awal bagi menghadapi musim tengkujuh jika berlaku lebih awal. 690 anggota daripada 17 balai dibantu 287 bomba sukarela siap siaga ditugaskan. Lokasi tumpuan termasuk daerah Hulu Terengganu, Besut, Setiu dan Kemaman. Kursus penjagaan kanak-kanak dan warga emas dijangka bermula awal tahun hadapan di Institut Sosial Malaysia. Perancangan KPWKM itu bagi menyediakan latihan khusus kepada penjaga kanak-kanak, warga emas dan golongan berkeperluan khas. Khusus terbuka kepada mana-mana pihak yang berminat. Kementerian diminta sedia peruntukan khas untuk pelaksanaan program. Sebarang pengecualian perlu disertakan dengan justifikasi jelas dan meyakinkan pertimbangan. Demikian penjelasan Menteri Komunikasi dan Digital berhubung pemberian pengecualian kepada Starlink untuk beroperasi walaupun ia 100% pemilikan asing. 3 faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jurang liputan di sesuatu kawasan, perkhidmatan Starlink di peringkat global dan penganugerahan status Malaysia Digital. Semua pihak harus memainkan peranan semak kesahihan fakta berita dilaporkan. Ini supaya masyarakat tidak diberi kefahaman yang salah. Menteri KKD berkata, penyebaran maklumat yang pantas dan tidak diperiksa dengan teliti mampu timbulkan tuhmahan dan fitnah. Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat angkat sumpah jawatan di Dewan Rakyat hari ini. Majlis berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Suhaizan menang dengan majoriti lebih 48,000 pada PRK Pulai 9 September lepas. Turut mengangkat sumpah jawatan bekas Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abdul Aziz sebagai Senator Dewan Negara selepas dicalonkan Dun Kelantan.
Sementara itu, di Dewan Negeri Selangor, Adun Banting Lau Weng San dipilih sebagai speaker baharu menggantikan Eng Swee Lim. Manakala Adun Bukit Antarabangsa Muhammad Kamri Kamarudin dipilih sebagai timbalan speaker. Kesemua 56 adun Selangor selesai angkat sumpah jawatan sempena mesyuarat penggal pertama Dewan Negeri Selangor ke-15 di bangunan Annex di Shah Alam. SPR akan mengadakan mesyuarat khas PRK Dewan Undangan Negeri Jepak 25 September depan. Antara intipati mesyuarat termasuklah membincangkan tarikh-tarikh penting PRK. Satu sidang media turut diadakan sejurus selepas mesyuarat khas tersebut. Penyandang kerusi Jepak Allahyarham Datuk Talib Zulkifli meninggal dunia Jumaat lepas di sebuah pusat rawatan kesihatan di Kuching, Sarawak. Nilai jualan MIHAS 2023 3.11 bilion ringgit. Ia 24% lebih tinggi berbanding sasaran 2.5 bilion ringgit. Menurut Matrade, jualan disumbang dua program utama, program penyumberan antarabangsa dan pameran perdagangan. Menteri MITI berkata, pihaknya komited memudahkan akses pemain industri halal kepada pasaran global. MIHAS 2023 tarik lebih 38,000 pengunjung dari lebih 100 negara. 132.6 bilion ringgit nilai pelaburan diluluskan berjaya dicatat pada separuh pertama 2023. Jumlah tersebut mewakili 60.3% daripada sasaran ditetapkan tahun ini. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yakin momentum serupa mampu diteruskan pada separuh kedua 2023. Seterusnya, bukti usaha konsisten negara dalam menarik pelaburan berkualiti memacu pertumbuhan ekonomi. Pelaburan bernilai hampir 20 bilion ringgit yang diperoleh menerusi lawatan Perdana Menteri di Nanning baru-baru ini bukan sahaja membuka lebih banyak peluang kerja, malah menjadi medium peralihan teknologi. Menurut Dr. A. Aziz Azizam, kerjasama itu perlu dimanfaat sebaiknya dengan memastikan pekerja tempatan dapat meningkatkan kemahiran, mengubah lanskap pekerjaan seiring teknologi terkini sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Penglibatan usahawan desa menerusi perniagaan dalam talian mampu meningkatkan hasil jualan dan pendapatan hingga 30%. Ini susulan pula pemasaran telah berubah ke arah era digital sejak pandemik COVID-19. Menurut Timbalan KKDW, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, lebih 90% usahawan berjaya mencapai sasaran jualan lebih 30% melalui media berkenaan. Produk dan perkhidmatan boleh dibangunkan di Kelantan dikenal pasti. Ini sekaligus dapat menjadikan negeri itu destinasi mesra Muslim. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya optimis industri pelancongan halal negara dapat dimajukan dengan kerjasama utuh kerajaan negeri. Bawa konsep Malaysia Madani ke pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-78. Penampilan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu turut akan berkongsi usaha Malaysia menangani krisis iklim dan mengambil tindakan ke arah mencapai agenda 2030 selarui tema UNGA tahun ini. Datuk Seri Anwar juga dijangka memberi pandangan berhubung isu-isu global dan peranan perlu dimainkan masyarakat antarabangsa bagi mengatasinya bersama. Kenyataan negara dijadual disampaikan Jumaat ini 10 malam. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala puluhan lagi cedera selepas bas dinaiki terjunam ke dalam gaung di kawasan pergunungan di Tenggara Peru pada Isnin. Kemalangan dilapor berlaku apabila bas dalam perjalanan ke Pekan Andes terbabas sebelum jatuh ke gaung kira-kira 200 meter di wilayah Huangka Velika. Berdasarkan beberapa gambar di tempat kejadian menunjukkan bas itu terjatuh berhampiran kawasan sungai dengan serpihan dan barang peribadi tercampak di kawasan sekeliling. Hujan lebat yang melanda selatan Chile awal pagi semalam menyebabkan 2 orang maut dan 1 orang hilang. Video dari anggota bomba menunjukkan sebuah brigad mengalihkan lumpur untuk mencari orang yang terperangkap dalam serpihan berikutan tanah runtuh di Kuala Rumwe. Hujan lebat pada hujung minggu itu mengakibatkan lebih 11,000 orang terkandas serta puluhan rumah musnah.
Kerajaan China tawar bantuan kemanusiaan bernilai 4.1 juta dolar Amerika kepada Libya susulan banjir besar yang melanda negara berkenaan. Bantuan melibatkan khemah selimut, peti pertolongan cemas, pam air tangan dan peranti diagnostik ultrasonik mudah alih. Banjir besar akibat empangan pecah seminggu lalu meragut 5,500 nyawa dan lebih 7,000 lain cedera selain lebih 10,000 lagi masih hilang. Kanada mengusir seorang diplomat India dipercayai ada kaitan dengan kes pembunuhan seorang pemimpin Sikh di Vancouver Jun lalu. Menteri Luarnya berkata, diplomat itu dipercayai terbabit dengan pembunuhan Hardip Singh Nijjar yang juga warga negara Kanada dan ia sama sekali tidak boleh diterima. Hardip diisytihar India sebagai pengganas dikehendaki ditembak 18 Jun lalu di Surrey merupakan salah satu penempatan terbesar Sikh di Kanada. Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Syaril Sarapudin dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Nisa Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.